cuma ada tambahan. Berkata Ma'an bin Isa adalah Malik bin Anas, Imam Ahli Madinah. Apabila ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mandi dan dia akan memasang bakhur. Tu yang kita pasang ni, keminyan, yang bauan wangi tu kita panggil apa? Ni bau kita duk bau ni lah, asap tu. Asap yang dipakai itu sunnah. Dan dia akan memakai minyak wangi. Nampak no? Imam Malik bila dia nak baca hadis Nabi, dia mandi dulu, lepas tu rumah dia perasap dengan wangian, asap wangi, kemudian dia sendiri pakai minyak wangi. Wa idza rafa'a ahadun sawtahu 'indahu qala ughdud min sawtik. Apabila seseorang mengangkat suara di sisinya, maka Imam Malik akan berkata, rendahkan suaramu. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, kerana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu di atas dari suara Nabi. Surah Al-Hujurat ayat 2. Kemudian Imam Malik sambung, faman rafa'a sawtahu 'inda hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faka'annama rafa'a sawtahu fawqa sawti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengangkat suaranya di sisi hadis Rasulullah, maka seakan-akan dia mengangkat suaranya melebihi suara Rasulullah. Imam Malik bila dia tengah mengajar, ada orang angkat suara dan dia tengah sampaikan hadis, ada orang angkat suara lebih daripada suara dia, maka dia kata, rendahkan suara kamu. Ughdud min sautik, rendahkan. Kerana orang yang angkat saudaranya pula dah. Tu nak abang, tu nak habis tu. Dia mula suaranya jadi saudaranya, nak balik lah. Orang yang angkat suaranya di sisi bacaan hadis Rasulullah, maka seolah-olah dia angkat suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang baca Quran, dia buat tak tahu lah. Buat tak tahu. Sama orang duk baca nu atas, khatib duk berkhutbah, dia duk tekan handset. Sampai dah ni perasan dalam teks, bukan kata teks Pulau Pinang, teks JAKIM. Saya baru ni saya baca teks JAKIM, ada tajuk yang sangat baik tentang Palestin. Jadi biasanya saya berkhutbah, saya tak pakai teks. Tapi hari tu kebetulan tengok teks JAKIM punya, terus saya print, pergi baca di Masjid Sungai Libung Kecil. Bagus teks tu tentang Palestin. Teks JAKIM pun ada pesanan, jangan bermain handset, jangan bermain dengan handphone. Pasal apa? Pasal budaya tu dah menyeluruh satu Malaysia. Duduk belakang main handset, tekan handset. Tak dan dah masa. Dah lah hang jarang main masjid. Hang main masjid, hang nak tekan juga Facebook, hang nak tekan juga Twitter. Tak dan ke duduk sat baca Quran, ambil mushaf, main handset. Kadang-kadang bukan tengok apa, tengok WhatsApp. WhatsApp ni bukan benda hak kita nak seronok, benda hak kita penting yang orang hantar. Kalau kita nak hiburan sikit, kita buka lah TikTok, baru ada orang mengaitkan puyu.
Seronok tu tengok orang mengaikan puyuh dia balik tu. Lagi dia pi tanglim pula, dia mengai tanglim pula, ikan ruam pula. Duduk tengok tu sejam. Duduk tengok umpan tenggelam tu, pelampung tenggelam. Tengok dia berumpan apa. Yang mereka bila kita nak rest kita buat kerja banyak, tengok mengaikan puyuh pun syok. Ni saja tengok WhatsApp tak ada kerja, saja nak bagi ada benda juga kacau dia mendengar khutbah. Heran. Baik, tak kenal apatah lagi bila ayat Quran dibaca. Jadi kita tak boleh buat tak heran dengan ayat Quran. Baik, Syekh Abdul Halim Mahmud, Rektor Al-Azhar, ketika beliau berkuliah di dalam Masjid Sayyidina Husain, lintas jalan daripada Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar sebelah Masjid Sayyidina Husain, lintas jalan. Di sana disemadikan kepala cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badan tak ada sama. Cucunda Nabi dipenggal kepala. Badan mungkin di Karbala. Kepala yang ada di Masjid Sayyidina Husain, Qahirah, Mesir. Bila dia di Masjid Sayyidina Husain, dia tak pakai mikrofon. Almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud. Orang tanya dia pasal apa? Aku malu untuk mengangkat suaraku ketika mana cucunda Rasulullah ada bersama. Dia segan pasal di situ ada disemadikan kepala cucu Nabi radhiyallahu anhu, Sayyiduna Husain.